Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid cikgu hari ini? Cikgu harap semuanya sehat untuk meneruskan pembelajaran kita pada minggu ini. Baiklah murid-murid, hari ini bersama dengan Cikgu Syu lagi untuk mata pelajaran Tahap Pendidikan Kesihatan tahun 1. Baiklah murid-murid, tajuk yang kita hendak pelajari hari ini adalah mengenai jangan buli. Elak buli. Murid-murid dah tengok tak video yang cikgu tunjukkan tadi? Itu adalah salah satu contoh perbuatan membuli orang lain. Perbuatan tu sebenarnya sangat tidak sihat dan sangat tidak baik untuk diri kita. Jadi murid-murid, mari kita lihat nanti apa itu buli, apa kesan buli. Mari kita tengok. Jadi murid-murid, mari kita lihat dahulu apa yang murid akan dapat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini, murid dapat menyatakan kesan kepada pembuli dan mangsa buli. Pembuli itu siapa? Siapa pula mangsa buli? Mari kita lihat satu persatu. Apa pula aktiviti pembelajaran yang murid akan buat hari ini? Ada 3 aktiviti utama, iaitu yang pertama, murid akan mengetahui apa itu buli. Kemudian yang kedua, murid akan menyatakan kesan kepada pembuli dan mangsa buli. Kemudian aktiviti kita yang ketiga, murid akan menjawab soalan Google Form yang cikgu akan berikan nanti. Jadi murid-murid, mari kita teruskan kepada aktiviti pertama kita dulu, iaitu kita akan tahu apa itu buli. Mari kita lihat bersama-sama apa itu buli. Buli adalah perbuatan menyakitkan hati seseorang dengan perbuatan ataupun perkataan. Dia ada 2 tau. Sama ada kita menyakitkan seseorang tu melalui perbuatan ataupun perkataan. Kalau perkataan, sudah tentulah kita menggunakan mulut kita ataupun secara lisan kita mengejek dia, kita mengata dia. Itu secara perkataan. Kalau perbuatan, sudah tentulah secara terang-terang kita pukul dia, kita cubit dia. Macam-macam lagi contoh perbuatan membuli ni. Salah satunya macam dalam video tadi. Dalam video itu adalah perbuatan membuli seseorang. Itu adalah kawan satu kelas dia. Itu pun dia membuli secara tidak sihat. Tengok kan, kawan dia tu tidak kacau pun dia, tapi dia membuli kawan dia. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Kemudian kita lihat siapa pembuli, siapa mangsa buli. Pembuli ni siapa? Pembuli ni adalah orang yang menyakiti atau membuli orang lain. Pembuli ni adalah watak yang jahat. Dialah yang membuli, memukul ataupun mengata, mengejek. Itu adalah pembuli. Mangsa buli pula adalah orang yang disakiti ataupun dibuli oleh pembuli tadi. Jadi mangsa buli ni adalah orang yang watak yang kesian sebab dia dibuli oleh pembuli tadi. Cuba murid-murid perhatikan kepada gambar ini. Yang mana satu pembuli, yang mana satu mangsa buli. Kita tengok pada gambar ini. Yang ini adalah yang berbaju warna kuning, ini adalah mangsa buli. Sebab apa? Dia yang menjadi mangsa yang dibuli oleh orang yang berbaju biru ini. Yang berbaju biru atau kelabu ini adalah pembuli. Tengok kan bagaimana dia menunding jari kepada mangsa buli dia. Seolah-olah dia membuli mangsa dia. Kita lihat pula bagaimana contoh-contoh perbuatan membuli. Cikgu sertakan di sini ada 3 contoh gambar perbuatan membuli. Yang pertama, kita lihat terus terang kita nampak dia nak memukul budak sekolah ini. Jadi ini adalah perbuatan membuli, iaitu memukul. Gambar yang kedua ni, dia menunding jari seolah-olah sedang mengata sesuatu. Jadi situasi ini kita boleh katakan mengeluarkan kata kesat ataupun kata-kata yang tidak baik kepada orang yang dibuli itu. Kemudian yang ketiga ni apa? Dia mengejek orang yang lebih kecil. Mentang-mentang lah dia ni berbadan besar dan orang yang kecil ni badan kecil, suka dia nak mengejek orang ini. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Jadi murid-murid, kita dah tahu apa itu buli, kita dah tahu siapa pembuli, siapa mangsa buli, dan kita dah kenal apa contoh-contoh perbuatan
membuli. Jadi sekarang kita lihat kepada kesan kepada pembuli dan mangsa buli. Kedua-dua orang ini ada kesannya. Pembuli pun ada kesan dia dan mangsa buli pun ada kesan dia. Okey, mari kita lihat satu persatu. Sekarang kita lihat dahulu kesan buli kepada pembuli itu sendiri. Pembuli ni yang watak jahat tadi, yang suka memukul, mengejek ataupun mengejek pada orang yang lebih kecil tadi. Apa kesan kepada dia? Okey, mari kita tengok. Okey, di sini cikgu berikan sekali dengan contoh gambar bagaimana kesan kepada pembuli itu. Kita lihat satu persatu. Okey, pada gambar yang pertama, tengok tak gaya dia macam mana? Macam tu kan, seolah-olah apa? Kesan dia akan menjadi rasa sombong, rasa megah diri, rasa bangga diri. Sebab apa? Dia suka membuli orang yang lebih lemah daripada dia. Jadi dia akan menimbulkan perasaan yang tidak baik kepada pembuli itu, iaitu rasa sombong, rasa bangga diri, seolah-olah rasa dia tu hebat. Itu adalah kesan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kesan dia? Tengok ni, dia akan menjadi suka mendera. Bila dah selalu membuli orang yang lemah, dia akan menjadi suka mendera. Bila dia tengok ada seseorang yang lemah je, budak yang orang kata tidak banyak cakap, tidak suka menonjol, yang tidak banyak bergerak, dia selalunya akan menjadi mangsa buli. Jadi pembuli ni dia akan rasa suka mendera. Bila dia dah buat sekali, dia dah selalu buat, dia suka membuli orang lain, dia akan jadi suka mendera orang lain. Mendera ni kadang-kadang ada dari segi mental, ada dari segi fikiran, dari segi hati, emosi, ataupun mendera dari segi fizikal. Kadang-kadang memukul, ada pelbagai lagi perbuatannya. Kemudian yang ketiga, kita tengok apa perbuatan dia. Akibat dia apa? Dia dipanggil oleh guru disiplin. Sebab apa? Bila kesan kepada pembuli ni, bila ada aduan daripada mangsa buli tu, dia akan dikenakan tindakan disiplin. Jadi itu adalah kesan kepada pembuli. Jadi membuli orang ni adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Jadi murid-murid perlu jauhi daripada perbuatan membuli. Okey, sekarang kita lihat kesan kepada mangsa buli pula. Kalau tadi kesan kepada orang pembuli itu sendiri, sekarang mangsa buli, apa yang menjadi kesan kepada dia? Okey, yang pertama kita tengok di mana ini adalah kawan-kawan dia dan ini adalah dia sendiri. Dia akan rasa rendah diri, tak bergaul dengan orang lain. Dia akan jadi suka sendirian. Dia tak akan bergaul dengan orang lain sebab dia dah rasa dia selalu kena buli. Jadi emosi dia tak stabil. Dia akan jadi selalu berfikir, rasa takut je dengan pembuli tu. Jadi dia tak nak berkawan dengan orang lain sebab dia takut. Jadi dia akan menimbul perasaan suka sendiri. Dia tak akan bergaul dengan kawan-kawan dia yang lain. Okey, kemudian yang kedua, tengok ni gambar dia bagaimana. Ni pembuli dan ni yang dibuli. Jadi bila dah selalu kena buli, dah selalu kena ejek, selalu dikeluarkan dengan kata-kata kesat, dia akan jadi rendah diri. Dia tak yakin dengan diri dia sendiri. Dia rasa diri dia tu macam tidak hebat ataupun rasa rendah diri lah. Dia tak nak menonjolkan diri dia bila dia selalu menjadi mangsa buli. Okey, kemudian gambar yang ketiga. Ni gambar dia seolah-olah emosi dia kan. Emosi dia macam mana? Bila selalu kena buli, dia akan jadi selalu ketakutan sebab dia takut orang yang buli dia tu ada di mana-mana. Dia akan jadi sentiasa ketakutan. Dia selalu tengok keliling dia, kiri kanan sebab dia takut pembuli tu akan datang lagi. Jadi hidup dia, perasaan dia, fikiran dia selalu dihantui dengan perasaan takut. Jadi ingat, perbuatan membuli ni tidak baik untuk diri pembuli itu sendiri ataupun kepada mangsa buli. Jadi murid-murid perlulah jauhi daripada perbuatan membuli. Kalau nampak ada yang kena buli, cepat-cepat bagi tahu kepada orang yang lebih dewasa ataupun cikgu. Jadi murid-murid, kita dah tahu tadi apa itu buli, apa itu kesan dia, siapa pembuli, siapa mangsa dia dan contoh-contoh perbuatan membuli. Jadi untuk aktiviti ketiga,
Murid perlu menjawab soalan Google Form yang akan cikgu berikan nanti. Jadi, murid boleh jawab berdasarkan perkara-perkara yang telah cikgu ceritakan tadi. Jadi, apabila dah siap, tak perlu screenshot ataupun print screen hantar kepada cikgu. Sebab nanti cikgu akan terima markah murid masing-masing nanti. Jadi murid-murid, itu sahaja pembelajaran untuk pendidikan kesihatan pada minggu ini. Laksanalah tugasan dengan bijak. Okey, jadi sehingga kita jumpa lagi di lain waktu dan hari yang cikgu akan maklumkan kemudian. Bye semua. Assalamualaikum. Sayang kamu semua.